Eh, 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 itu Ali kah? Ali? Ini Pak Hassan ni. Apa kamu buat kat sini, Ali? Lama pakcik tak jumpa awak ni. Uh, ini tempat tak berapa elok untuk awak ni. Buat apa pakcik di sini? Saya memang selesa dengan keadaan saya sekarang ni. Pakcik jangan masuk campur urusan saya. Biar saya dengan rakan-rakan saya yang lain. Pakcik dah balik. Saya tak suka dah dengan pakcik datang sini. Tak suka saya. Saya tak suka ada orang yang ganggu hidup saya. Ali, pakcik sedih dengan apa yang berlaku pada awak. Tapi sepatutnya awak kena sedar perkara ni tak baik untuk awak, Ali. Baik awak balik dan mulakan hidup yang baru. Tinggalkan perkara-perkara yang terkutuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Yusnilah binti Kastur dari SMK Kampung Saharto akan bersama anda semua bagi berkongsi ilmu dalam bidang hadis yang kita akan pelajari sebentar lagi. Antara perkara yang akan diperbincangkan pada hari ini ialah mengenai membaca hadis beserta terjemahan, menjelaskan maksud kemungkaran, menyatakan hukum menangani kemungkaran, menerangkan cara menangani kemungkaran secara berhikmah dan menerangkan pengajaran hadis. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sila dengar dan ikut bersama-sama dengan Ustazah bacaan hadis berikut. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Anak-anak semua, sekarang mari kita lihat tentang pengertian ayat di dalam hadis. Man ra'a minkum munkaran. Maksudnya, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, fal yughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Wa zalika ad'aful iman, dan mengubahnya dengan hati, itulah selemah iman. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis yang telah kita baca sebentar tadi? Secara keseluruhannya, hadis ini menerangkan tentang betapa pentingnya untuk kita mencegah kemungkaran walau di mana sahaja kita berada. Hadis ini menerangkan bahawa sekiranya kita melihat kemungkaran, kita perlu mencegahnya. Sama ada dengan tangan, maksud dengan tangan adalah dengan kuasa yang kita ada. Sekiranya kita tidak mampu, kita perlu mengubahnya dengan lidah ataupun dengan lisan. Sama ada berbentuk nasihat ataupun dengan teguran. Dan sekiranya tidak mampu juga, akhirnya kita bolehlah mengubahnya dengan hati. Maksud dengan hati adalah kita membenci perbuatan tersebut dan kita berazam tidak akan mendekati
kemungkaran yang dilakukan oleh si pelaku. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Apakah dimaksudkan dengan mungkar? Mungkar bermaksud dari segi bahasa, perkataan atau perbuatan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Manakala dari segi istilah, mungkar bermaksud perkataan atau perbuatan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Kita wajib menangani kemungkaran yang berlaku di sekitar kita. Tapi perlu diingat, kita perlu tanganinya secara berhikmah. Dengan cara ini, insya-Allah pendekatan yang kita lakukan akan lebih mudah dan boleh mencegah kemungkaran tersebut. Berkaitan dengan hadis yang kita telah baca sebentar tadi, menunjukkan bahawa 3 cara yang perlu kita laksanakan bagi mencegah kemungkaran. Yang pertama dengan menggunakan tangan, dan yang kedua dengan menggunakan lisan, dan yang akhir sekali adalah dengan menggunakan hati. Menggunakan tangan membawa maksud kita hendaklah mengubah kemungkaran tersebut dengan menggunakan kuasa yang kita ada. Yang dimaksudkan dengan kuasa yang kita ada ialah mengikut kemampuan dan bidang kuasa masing-masing. Setiap orang mestilah mencegah kemungkaran yang berlaku dalam kalangan orang yang di bawah tanggungjawabnya. Sebagai contoh, seorang ayah perlu bertanggungjawab pada anak-anaknya dan seorang pemimpin perlu bertanggungjawab pada anak buahnya. Yang kedua, mencegah dengan lisan. Ini membawa maksud kita perlu mencegah kemungkaran tersebut dengan menggunakan nasihat ataupun teguran. Sebagai contoh, memberi nasihat dan memberi bimbingan yang baik terhadap seseorang. Dan yang ketiga, mencegah dengan hati. Ini membawa maksud apabila seseorang itu sudah tidak mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan, dengan lidah, dan akhir sekali dia perlu mengubah dengan hatinya. Dengan hati membawa maksud adalah dia perlu menjauhi diri daripada tempat kemungkaran tersebut serta berazam tidak akan melakukan kemungkaran seperti yang dilakukan oleh pelaku. Okey anak-anak semua, untuk hikmah dan juga pengajaran hadis, Ustazah akan rangkumkan kedua-duanya dalam bentuk lagu. Okey, dengar ya semua. Marilah semua cegah kemungkaran, bila tiada mungkar terjaga maruah diri. Masyarakat harmoni, negara sejahtera, ambillah pengajaran wahai anak budiman. Kita hendaklah cegah kemungkaran, kuatkan undang-undang dan peraturan, benci kemungkaran, hidupkan bahagia, diredai Allah selamanya. Okey anak-anak, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran untuk kali ini, dan Ustazah harap agar anak-anak semua saling ingat mengingati antara satu sama lain agar kita saling mencegah kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita. Okey anak-anak semua, Ustazah ada doa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Ikut Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar itu benar dan rezekikan kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukilah kami yang salah itu salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak semua, untuk akhirnya, semoga kita berjumpa di lain sesi pembelajaran seterusnya. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.